Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Salam sejahtera kepada semua para penonton-penonton di Jom Channel pada malam ini. Suara yang jawab salam tu pun dah menjawab. Nanti kita akan bersama-sama dengan panel kita pada hari ini. Dan hari ini para penonton sekalian, 20 April 2020, hari ini hari Isnin, 27 Syakban 1441 Hijriah. 27 Syakban dah. Dalam 3 hari lebih kurang itu, insya-Allah kita dah nak pun masuk bulan Ramadan. Ya Allah, temu lagi kita dalam bulan Ramadan. Kita harapkanlah 3 hari ini umur kita akan masih dipanjangkan lagi dalam keadaan nak sambut Ramadan dengan PKP lagi. Masya-Allah, hujan kita besar pada hari ini. Baik, dan dengan Jom Channel terus tepat, adil dan bebas, kita bersiaran lagi bicara santai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hari ini untuk siri yang ke-12. Tidak lain tidak bukan, kalau anda nampak kat poster tu, itu Ustaz Handsome kita dari utara sana, Ustaz Ridwan Bakar. Kita nak tengok Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Dia tak jadi utara lagu tu. Tu lah. Orang Jawa dalam tu. Itu dalam sangat tu. Idram dia dalam. Ustaz, macam mana kat rumah? Ya mestilah kan. Takkan dekat kedai makan kan? Nampak di rumah. Alhamdulillah. Sihat sana? Alhamdulillah 32 hari dah. Tak keluar makan kepala kambing di mana-mana lagi. Jangan sebut lah meleleh ni hari ni. Allah. Ustaz, okey, sambil-sambil kita nak update sikit perkembangan status COVID-19 lah dekat Malaysia, COVID-19 ni Ustaz. Hari ini 20 hari bulan, Alhamdulillah dalam tempoh 3 hari ni satu pencapaian yang baik bagi negara kita. Nampak dari segi kerjasama, nampak dari segi frontliner kita buat kerja, dan hari ini antara yang terendah Ustaz, 36 kes sahaja dengan ya, memang kita pun tak nak lah sekiranya mana-mana rakan-rakan mereka yang sakit tu, kita harapkan mereka cepat sembuh. Mana-mana yang kehilangan ahli keluarga, mohon bersabar dan anggap ini sebagai satu ujian daripada Allah SWT. Jadi 36 orang untuk hari ini, dan kita harap makin turun lah nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, yelah kita pun faham kat luar kawan-kawan kita ni, kita pergi bantuan makanan, kita tahu orang-orang bandar pun susah agak banyak, orang kampung perlu diberi makan, diberi bantuan, yang bekerja gundah gulana, kerja tak ada, income tak ada Ustaz. Jadi sedikit lah Ustaz, mungkin boleh sampaikan kepada rakan-rakan sambil-sambil kita perkenalkan diri Ustaz, apa hikmah yang Allah sebenarnya cuba nak sampaikan kepada kita daripada ujian COVID-19 ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Kita dalam PKP ni dah hari yang ke-33. Dan sepanjang hari 33 ni orang Kedah kata mungkin cemuj lah. Saya pun dah hampir 20 tahun dah berumah tangga. Saya rasa inilah dalam masa 20 tahun yang ke-21 ni yang boleh duduk dan tidur di rumah selama 30 malam turut-turut ni. Anak-anak pun heran lah sampai tak pergi mana. Alhamdulillah, ala kulli halnya demikian ujian Allah kepada kita untuk kali ini. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok tentang hikmah, sebenarnya apa hikmah yang berlaku di sebalik, kerana setiap perkara ini dia ada hikmahnya. Setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ini dia ada hikmahnya. Dan apa hikmah daripada peristiwa COVID ini? Pada saya, dan kalau kita perhati pun sebenarnya dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara hikmah yang terbesarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mengarah sesuatu itu adalah makhluknya. Kadang-kadang makhluk yang terkecil dalam konteks COVID ini, kita lawan dengan musuh yang kita tak nampak. Dia telah menutup gereja di Vatikan, dia telah menutup hatta Kaabah Al-Musharrafah, masjid-masjid yang banyak dia telah tutup. Dia datang, Allah Ta'ala hantar makhluknya yang Allah A'lam dia menjadi, kita sebut sebagai urusan Allah, amrullah, istilah Al-Quranul Karim. Bila dia mari, menyebabkan perjalanan hidup manusia terhenti. Sekolah terpaksa ditutup, kehidupan terpaksa, dan sampai
orang berbicara setelah ini sebagai kebiasaan baru. Macam mana kita nak hidup dengan suasana yang baru kan? Selepas ini dengan sebagaimana beberapa pusat research yang menyebut dengan mungkin akan berlaku pembuangan pekerjaan ataupun hilang pekerjaan hampir 24 juta orang, merudumnya ekonomi, pintu-pintu sempadan terpaksa ditutup dan sebagainya. Itu antara hikmah yang terbesar yang kita nak kena tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak hantar amrullah yang namanya sebagai urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak perlu sangat kepada tentera-tentera yang besar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim sebagai contoh, antara tentera yang dihantar untuk mendidik manusia ini, untuk manusia mendapat hikmah daripadanya, tentera yang bernama Air dalam peristiwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kan. Ketika mana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam panggil anaknya, dia kata, ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku, jom naik bersama-sama dengan kita, naik sama-sama dengan kami, jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Anak dia jawab, sa'awi ilal jabali yaqsimuni minal ma', saya akan lari ke bukit, dia akan menyebabkan saya terselamat daripada air ini. Tapi Nabi Nuh jawab, qala la 'asimal yawma min amrillah, kalau yang datang itu adalah urusan Allah, Allah Ta'ala suruh mari, urusan Allah, tidak ada siapa yang boleh selamat daripada urusan Allah. Dan ini hikmah yang pada saya kalau kita tengok, dia mendisiplinkan manusia. Dalam masa yang sama, bahkan dia menutup segala aktiviti kehidupan manusia. Ini kita akan masuk Ramadan 3 hari lagi. Kerajaan Saudi dah isytihar dah kata tarawih daripada Masjidil Haram dan juga daripada Masjid An-Nabawi itu tak akan ada untuk tahun ini. Makna dia tarawih itu tak ada dan sebagainya. Jadi kalau hikmah, kalaulah satu-satu perkara itu datang sebagai urusan daripada Allah, ya itulah yang akan berlaku dan akhirnya manusia macam yang sedang kita hadapi pada hari ini. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, sedikit mungkin itulah satu didikan hati kita ni, ramai di kalangan kita ni begitulah segundah gulana, apalah Allah nak uji aku dengan tak ada kerja, tak ada income, nak raya, dah fikir raya dah, fikir pasal Ramadan. Tapi itu satu yang Allah mungkin Ustaz nak beritahu tadi, kembali kehidupan kita seperti sedia kala, kita mendisiplinkan masa kita. Lebih-lebih lagi masuk Ramadan, itulah waktu untuk kita disiplinkan, terutama mendisiplinkan dari konteks ibadah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, satu perkongsian yang sangat baik pasal COVID ni. Okey, kita nak masuk pada topik, pada tajuk yang kita letak ni. Ini producer pun letak macam tajuk lagu Ustaz Atau ada lagu semua? Tak tahulah. Ataupun memang khianat juga gitu. Jadi kepada teman-teman dekat luar sana, para penonton Jom Channel, kalau sekiranya ada persoalan-persoalan nak disampaikan macam biasa, type hantar, nanti di belakang tabir nanti kita akan pilih mana soalan yang kita boleh sampaikan kepada Ustaz, insya-Allah. Baik. Asal khianat juga Ustaz. Masya-Allah. Ini kalau kata budak kecil pun tahulah persoalan kena khianat ni. Khianat ni kalau kata membawa maksud dia antaranya ialah tak setia, tidak tipu daya ataupun satu ingkar, semuanya memberi makna yang negatif, iaitu satu bentuk perbuatan yang jahat yang perlu memang dijauhi oleh semua manusia lah. Jadi perbuatan khianat boleh memberi kesan kepada siapa sahaja, sama ada pada individu atau organisasi, malah dalam negara itu sendiri. Keamanan perpaduan yang ada, yang kita kecapi, kekukuhan negara boleh runtuh begitu saja. Dalam konteks baru-baru ni lah Ustaz, kita nak sentuh, saya sambil-sambil tu kita santai lah sembang dengan apa yang berlaku beberapa bulan lepas dengan langkah Sheraton. Yang dikaitkan itulah langkah pengkhianatan pertama dalam negara kita, di mana asasnya, Ustaz mungkin cerita nantilah, PBBM, beberapa kerat kelompok-kelompok dan rakan-rakan dari Azmin Ali dan rakan-rakannya mulakan satu langkah hingga runtuhnya kerajaan, mendapat mandat rakyat asalnya Pakatan Harapan ini runtuh dan sekarang ditakbir oleh mereka dalam konotasinya orang-orang yang khianat gitu. Pelbagai sekarang ni kita nampak mungkin adakah itu satu kesan. Jadi Ustaz, untuk permulaan ni kita nak bagi satu perspektif dari konteks politik ini dan menyentuh juga berkenaan maqasid syariat mungkin. Ustaz boleh ceritakan sikit pasal apa? Pengkhianatan atau asal khianat juga. Asal khianat juga. Tak tahulah, saya tak tahu tajuk lagu ke macam mana. Yang saya pernah dengar satu ungkapan yang disebut asal pemimpin juga.
kalau kata memang dia dilahirkan sebagai pemimpin, dalam mana-mana keadaan pun dia akan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Asal khianat juga. Saya nak tarik agak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Cantik. Saya tak mau. Okay. 2 tahun yang lalu, semua kita tahu, kalau kita boleh sebut, pertembungan yang berlaku pada waktu itu adalah pertembungan di antara satu sistem yang disepakati oleh para pembangkang pada waktu itu sebagai kleptokrat. Pada waktu itu, kalau kita ingat, Pakatan Harapan yang dalam pilihan raya menggunakan lambang keadilan. Apa naratif yang dibawa pada waktu itu? Kita menyebut tentang menyelamatkan Malaysia daripada seorang tokoh kleptokrat. Yang kleptokrat ini bernama Najib Tun Razak. Waktu itu, kalau kita ingat, Tun Mahathir Mohamad ngerusi bersatu. Di mana-mana dia berucap, dia akan menyebut tentang kleptokrasi. Muhyiddin Yassin, dia menyebut tentang kleptokrat. Demikian juga daripada Amanah, daripada PKR, kata Seri Dr. Wah Aziza, Saifuddin Nasution Ismail dan sebagainya, semua akan menyebut tajuk yang kita bawa pada waktu itu untuk menarik minat rakyat adalah berkaitan dengan kleptokrat. Waktu itulah kita ingat tentang bagaimana duit 1MDB itu dibawa daripada satu negeri ke satu negeri dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, pembangkang pada waktu itu yang juga daripada parti yang tidak menyertai, tidak bersama dengan Pakatan Harapan, PAS sebagai contoh. PAS pada waktu itu saya ingat dalam klip video yang baru-baru ini disebarkan semula, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, sekarang ni Menteri Mewah. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man pada waktu itu, dia berceramah di Sepang. Antara benda yang dia sebut adalah berkaitan dengan kalaulah kita tidak menyelamatkan negara kita ini daripada UMNO dan Barisan Nasional, maka pada waktu itu negara kita ni akan menuju kepada negara yang hancur, akan menjadi sebuah negara yang gagal. Itulah tajuk yang dibawa oleh parti pembangkang, sama ada PAS ataupun Pakatan Harapan. Dan hasilnya apa? Hasilnya satu gelombang yang besar yang bangkit di kalangan rakyat untuk menolak UMNO. Untuk menolak UMNO. Atas kedudukan UMNO telah menghancurkan, UMNO dan Barisan Nasional telah menghancurkan negara kita. Dan pada waktu itu, yang diberikan sokongan pada waktu itu adalah sama ada PAS dengan ikatannya, dengan Parti Ikatan dan juga Berjasa, walaupun Ikatan dan juga Berjasa itu tidak mendapat kursi pun, tapi PAS ataupun Pakatan Harapan. PAS Terengganu, PAS dapat Kelantan. PAS dapat beberapa kursi di negeri Pahang. PAS dapat 15 kursi di negeri Kedah. Dan pada saya, kalau kita perhati betul-betul, ini sebenarnya satu momentum di kalangan rakyat untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Dan itu telah berlaku. Untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional ini sudah tidak boleh diharapkan lah. Itu yang berlaku 2 tahun yang lalu. Dalam bulan 5, 9 bulan 5, rakyat buat keputusan. Dan saudara tahu, kalau kita perhati betul-betul, ada 2 yang sebenarnya PAS terpaksa menang. Kerana rakyat betul-betul tak mau kepada UMNO Barisan Nasional. Satunya adalah di Dewan Undangan Negeri Penaga. Apabila calon daripada Parti Bersatu bila mengemukakan percalonannya, didapati bahawa dia telah bergerak. Itu yang berlaku kepada Parti Bersatu di Penaga, Dun Penaga. Akhirnya apa berlaku? Bila tak ada calon daripada pembangkang, asal bukan UMNO pada waktu itu, asal bukan Barisan Nasional pada waktu itu, apa berlaku? Maka rakyat telah memberikan undi kepada Ustaz Yusni Makpiah daripada PAS. Demikian juga satu Dun, saya terlupa namanya, di negeri Johor, yang juga PAS menang kan? Yang meja besar tu, PAS juga menang di negeri Johor. Juga hasil daripada calon daripada parti PPBM pada waktu itu tak dapat mengemukakan percalonannya sebagai calon bagi mewakili Pakatan Harapan ataupun PKR, secara lambangnya PKR pada waktu itu. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Maksudnya rakyat memang nak tolak UMNO Barisan Nasional. Selepas itu, UMNO Barisan Nasional tinggal 2 buah negeri. Perlis
dan saudara tahu Perlis sampai ke tahap UMNO tidak ada backbencher dan UMNO tidak ada calon yang boleh dilantik sebagai timbalan speaker sebab dia hanya menang sebanyak daripada 14 dia hanya menang 10, dia hanya menang 9 pula semua dilantik sebagai menteri besar dan juga ahli-ahli exco. Negeri tanpa backbencher pada waktu itu adalah Perlis. Demikian juga di Pahang, 2 buah negeri ini saja. Yang lain jatuh semua kepada Pakatan Harapan. Okey. Itu dia punya asas dia. Tiba-tiba selepas 22 bulan 22 bulan juga saya tidak percaya dan rakyat juga tidak percaya, tiba-tiba Azmin bangkit. Azmin bangun-bangun pagi pada pagi hari Ahad tu, tiba-tiba gosok-gosok mata, apa aku nak buat hari ni? Jom aku khianat. Bukan macam tu. Sudah tentu dia sudah ada satu perancangan yang agak lama. Dan kita semua tahu dibina naratif di kalangan para rakyat pada waktu itu seakan-akan Islam terancam dan Melayu makin terpinggir. Dia mainlah alasan kata Cina dah menang banyak. Padahal secara kalau kita tengok dan kita teliti betul-betul, Bagan kursi yang dimenangi oleh DAP, Bagan itu antara Cina dengan Cina, Cina BN dengan Cina Pakatan Harapan, Bukit Mertajam, Iskandar Puteri, Jelutung. Ini semua antara bukan Melayu dengan bukan Melayu. Bahkan ada calon yang daripada pihak kita Melayu, daripada pihak Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan itu adalah Melayu, tapi di pihak Barisan Nasional adalah Cina. Contohnya adalah di Parlimen Kuantan, Puan Hajah Fauzia Saleh. Itu dan juga di Raut bekas Timbalan Menteri itu, Tengku Zulpuri, Tengku Puji, itu orang Melayu mewakili Pakatan Harapan. Mengambil kursi, pertembungannya adalah dengan orang Cina. Jumlahnya tidak berbeza apa. Kerana UMNO hanya bertanding di kawasan UMNO, di kawasan Melayu. Dan kawasan Melayu itu berlaku perebutan di kalangan Melayu. Dan DAP dan juga kawan-kawan bukan Melayu dalam kalangan PKR itu bertanding di kawasan Cina. Jadi tak ada apa. Tapi dibina seakan-akan Melayu makin teruk, Melayu makin kurang dan sebagainya. Dan disebut kata Islam makin terancam, Islam makin dibina naratif itu. Dan setelah dibakar itu, maka di celah itulah Azmin Ali dan juga beberapa orang ni. Azmin Ali, saya rajin sebut dalam status saya, kalau saya dalam posting-posting saya akan sebut tentang Rashid Hasnul, Kamaruddin Jaafar, Azmin Ali. Yang sebenarnya Azmin Ali, Hasnul, Rashid Hasnul sebagai contoh. Rashid Hasnul kalau kita tengok, dia menang di Batu Pahat, campur undi PAS dan Barisan Nasional, majoriti dia lebih banyak. Majoritinya hampir 48,000. Waktu itu, sebenar-benarnya atas kehendak rakyat tidak mau kepada percampuran ataupun rakyat tak mau dah tentang penglibatan UMNO Barisan Nasional. Rakyat yang terbanyak. Ya, dan kita itu yang perlu kita tengok kan. Saya baru tengok Ampang dan juga Gombak. Aja. Dan juga Shah Alam sendiri dan sebagainya. Kalau kita tengok, majoritinya cukup banyak. Kenapa? Kerana memang rakyat pada waktu itu, walaupun berlaku pertembungan 3 penjuru, rakyat dah tak mau dah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Selepas naratif itu dibina tentang kepebrokan, tentang menjunamnya dan terancamnya Islam di Malaysia, waktu itulah Azmin Ali memainkan peranan. Dan dengan penglibatan Mahyudin Yassin juga, akhirnya mereka buat langkah Sheraton. Sebab itulah, apa pun kita kata, langkah Sheraton ini adalah khianat. Dia tak sebutlah kata kenapa kamu menjatuhkan kamu sendiri, kamu meletakkan jawatan, itu semua. Tapi kalau kita ambil daripada 2 tahun yang lalu, dia sebenarnya adalah khianat. Dan kita nak sebut kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada PAS, kepada Tan Sri Muhyiddin UMNO, kita nak kata asal khianat juga. Sekali khianat, dia akan terus khianat. Lawan ni, apa yang berlaku, saya tertarik dengan sepotong ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ayat ni bukan turun terhadap Azmin Ali, tak. Kita bukan macam tu. Ayat ni bukan turun terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak. Cuma dalam kaedah tafsir dia panggil kita mengambil ibrah, ambil pengajaran daripada lafaz yang umum. Ayat tu berbunyi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka itu macam bersatu, tapi hati-hati mereka itu sedang berbalah. Hakikatnya mereka sedang berkelahi.
Kita tengok mula dengan kenyataan yang dibuat oleh kenyataan yang dibuat oleh oleh Anwar Musa, bahkan sebelum daripada selepas persetujuan mereka untuk bersatu tu, Anwar Musa juga menyebut. Kemudian kenyataan daripada beberapa pimpinan UMNO daripada Timbalan Menteri yang bekas Timbalan Menteri tu, Tajuddin Rahman, yang mereka menyebut, mereka sebut kata sebenarnya ini adalah perkongsian di antara ahli-ahli parlimen. Dia bukan di antara parti UMNO dan Muafakat Nasional ke apa. Bahkan Perikatan Nasional tu sendiri adalah hantu raya. Dia bukan daftar lagi. Kita tak tahu pun sebenarnya status dia, apakah dia telah didaftar ataupun sebagainya. Jadi kalau pada saya, kalau kita tengok semua apa yang telah berlaku secara kronologinya, itulah maksudnya khianat. Dan memang mereka telah mengkhianati kehendak rakyat. PAS dapat undi pada waktu itu kerana PAS juga menafi semahu-mahunya di kelas dalam ceramah. PAS menafi semahu-mahunya mereka tak mau kerjasama dengan UMNO. Datuk Taqiyuddin kata kita tak akan bekerjasama dengan UMNO ni sampai kiamat. Bukan kata 2-3 hari tak, sampai kiamat tak mau bekerjasama dengan UMNO dan sebagainya. Maksud dia waktu itu semua pihak kena mengambil sikap untuk meletakkan kena memusuhi UMNO untuk berjaya. Dan PAS dapat undi itu kerana dia juga pada waktu itu gambar kata dia tak mau bekerjasama dengan UMNO. Taqiyuddin sebut, dia kata kerana kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tak akan bekerjasama dengan UMNO. Saya tak tahu hujah di mana dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita tidak boleh bekerjasama dengan UMNO, tapi dia menggunakan terma itu dalam ceramah-ceramah dia. Artinya penolakan kepada UMNO itu adalah penolakan rakyat. Tiba-tiba setelah ini berlaku, Azmin Ali yang menang atas nama Pakatan Harapan, Muhyiddin Yassin yang menang atas nama Pakatan Harapan, Rina Harun yang menang atas nama Pakatan Harapan, dan nama-nama ini mereka itu terus berimpun dan mereka mengkhianati kehendak rakyat atas nama, kalaulah kata kerana Pakatan Harapan tidak perform, Pakatan Harapan tak dalam pemerintahannya ada kacau dan sebagainya, kita kata satu, kita adalah kerajaan manusia. Kalau kata ada kepelbagaian pemikiran, kata kita itulah sifat manusia. Maksudnya kalau kata itu alasannya, itu tak tepat. Yang pentingnya kamu adalah khianat. Dan satu ingatan, sekali kita khianat dalam konteks bernegara, kita sedang merosakkan sistem. Kita sedang merosakkan sistem. Kita sedang membina satu presiden case untuk isu-isu keadaan-keadaan yang akan datang. Saya tutup dengan satu kata-kata Tuk Muhammad Aziz kan. Tuk Muhammad Aziz bila dia memberikan ulasan dia terhadap apa yang berlaku di Perak pada tahun 2009. Dia kata apa? Puak ni sekali dia khianat, dia akan terus berkhianat. Dia akan terus khianat. Kenapa? Kerana khianat itu akan jadi kelaziman dia. Azmin Ali, saya yakin dan pasti, pilihan raya depan, dia bertanding atas tajuk apa pun, atas parti apa pun, jenama apa pun, dia akan kalah. Di mana pun, dia akan kalah. Dia akan kalah. Cuba kita kata, kita buatlah kerja. Kita buat andaian sikit lah. Katalah kalau Azmin Ali menang. Saudara, kita ingat kata dia akan terus berpegang. Waktu tu dia akan cari pula. Dia tak akan pegang dengan mandat rakyat. Dia akan pergi cari pula ruang di mana untuk dia khianat. Itu maksud sekali khianat akan terus khianat. Asal khianat juga. Wallahu a'lam. Cantik. Cantik juga Ustaz menyentuh satu konotasi ataupun satu timeline yang sangat panjang bermula dari 2 tahun yang lepas ya. Dan bagaimana pengkhianatan asalnya pengkhianatan dalam negara, kleptokratnya, bagaimana pengurusan penyamun, penyangak, itu yang ayat tun suka sebut, dan akhirnya terbentuk kerajaan Pakatan Harapan, dan selepas itu 22 bulan maka berlaku pengkhianatan yang kita pun dah tahu, Ustaz pun dah jelaskan dekat situ. Adakah dia akan stop, dia terhenti di situ Ustaz? Atau bermula dari sekarang ni yang kita mungkin nampak ada yang tak perasan, ada yang perasan, pengkhianatan tu mungkin lagi berjalan, masih lagi berlaku. Macam tadi yang bila disebut dia takkan berhenti. Jadi apakah yang Ustaz foresee ataupun jangka yang boleh berlaku? Saya nampak salah satu pun cantik tertarik juga Ustaz. Apa akan berlaku dalam sidang parlimen nanti?
contohnya. Bila kerosakan itu mungkin Ustaz boleh hujahkan juga. Jadi akan datang apa yang Ustaz jangka kan? Saya tengok macam ni. Wallahu a'lam. Macam kita sebut tadi, sekali khianat akan khianat juga. Saudara tengok apa nama, saya cuba sebut wataknya. Wataknya adalah Datuk Nur Azmi, ahli parlimen Bagan Serai. Dia ini bertanding atas tiket Barisan Nasional dan dia menang tipis di Bagan Serai. Datuk Nur Azmi. Dia ni selepas sahaja berlakunya pilihan raya, dia mengambil tindakan untuk keluar daripada Barisan Nasional dan jadi bebas. Siapa dia ni? Siapa Datuk Nur Azmi? Kalau saudara rajin ikut parlimen sebelum daripada pilihan raya, yakni parlimen penggalian ke-13 dulu ni, sebelum daripada pilihan raya, dia di antara watak yang paling kuat mempertahankan 1MDB. Watak yang paling kuat mempertahankan 1MDB. Kalau asal kata siapa bangun pada waktu itu, Rafizi Ramli ke bangun pada waktu itu, siapa ke bangun pada waktu itu, dia di antara orang yang akan menjadi panglima kepada Datuk Seri Najib Tun Razak pada waktu itu. Okay. Yeah. Bila dia kalah pilihan raya, dia masuk, dia keluar sebagai bebas unta, kemudian dia masuk dalam Parti Bersatu. Sekarang ni dia diberikan habuan, dan kalau tuan-tuan semua perhati, semua wakil rakyat bersatu telah diberikan posisi penting. Yeah. Sama ada sebagai menteri ataupun timbalan menteri, semua wakil rakyat, kecuali wakil rakyat yang dikenal pasti, ini yang akan mencipta rekod pada sidang 18 bulan Mei ni, kenyataan Tun petang tadi. Tun Dr. Mahathir akan duduk di kursi pembangkang daripada parti yang sama. Saya jangkakan Datuk Seri Mukhris juga mungkin akan duduk di kursi pembangkang. Datuk Amiruddin juga mungkin akan duduk di kursi pembangkang, dan beberapa orang lagi. Ini apa yang berlaku dalam 2 tahun. Kalau mereka dapat habiskan masa 2 tahun ini, mereka akan hidup dalam keadaan sebahagian daripada yang berhijrah ataupun istilahnya melompat ke bersatu daripada keadilan. 10 orang itu. Mereka ini telah diberikan habuan. Sudah tentu menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan UMNO. UMNO itu pula adalah orang yang pihak yang mempunyai angka yang cukup besar. Dan saya tengok dia akan berlaku pengkhianatan sesama mereka. Dia akan berlaku kerana sekali khianat juga. Sebab tu kalau saudara tengok, hatta dalam kenyataan-kenyataan ni menghadapi PKP ni, kenyataan MITI, Menteri Kanan Azmin Ali, dia buat keluar satu kenyataannya itu sebagai contohnya masalah gunting rambut kan, isu gunting rambut, dibenarkan kedai-kedai gunting rambut untuk buka. Esoknya Menteri Kanan yang kita pun tak tahu menteri dia kabinet ni tak ada timbalan Perdana Menteri, dia ada Menteri Kanan dan Menteri Kiri, 4 Menteri Kanan, 1 Menteri Kiri, atas kiri. Jadi 4 Menteri Kanan. Kita tengok kabinet ni, esoknya Menteri Kanan yang seorang lagi pula kata, tidak dibenarkan. Kerana kita tak mau berlaku penularan dan sebagainya. Dan ayat yang saya baca tu, saya yakin dia akan berlaku daripada masa ke semasa. Secara tak akan tengok dalam sidang parlimen nanti akan berlaku daripada satu parti duduk di 2 blok. Sebahagian duduk di blok pembangkang. Ini adalah kali yang pertama. Dan pakatan Perikatan Nasional itu sendiri, dia masih belum berdaftar, dia masih belum rasmi. Kita pun tak tahu sebenarnya kedudukan dia macam mana, kita pun tak tahu sebenarnya apa kedudukannya, apakah dia rasmi ataupun tak rasmi. Kalau ada organisasinya, kerajaan tanpa logo, kerajaan tanpa pilihan raya, kerajaan tanpa manifesto, kerajaan tanpa, mana dia biro politiknya? Mereka nak buat dasar apa? Wan Saiful Wanjan kata, mana ada kerajaan dalam dunia ni yang boleh bergerak tanpa ada sebarang manifesto dan tidak ada ikatan langsung di antara parti-parti bergabung. Kerajaan ni tak ada apa. Kerajaan ni hanya ada satu kata. Katanya adalah khianat. Kalau Azmin Ali, parti yang dia sebahagian daripada penubuh, dia boleh khianat. Kalau Muhyiddin Yassin ramai orang tadi saya sembang dengan kebetulan hari ini ada mesyuarat. Hari ini keluar ada mesyuarat Majlis Pembandaran Kubang Pasu. Saya bincang dengan salah seorang ahli majlis Pembandaran Kubang Pasu yang juga daripada Parti Bersatu. Dia kata kita pun tak tahu. Watak-watak yang sama. Macam mana
Muhyiddin Yassin ketika dia mari ke Jerlun dan dia ceramah dengan saya waktu itu, saya ceramah bersama dengan beliau, bersama dengan dipengerusikan oleh Dato' Azmi Daim, Ketua Penerangan Bersatu Negeri Kedah. Dia kata kita pun tak tahu macam mana malam tu dia meyakinkan kita bahawasanya UMNO ni hancur habis dah. Dan orang yang menang 42 orang campur yang lari masuk dalam Bersatu, semua itu adalah orang-orang yang sama. Watak-watak tu adalah watak Najib Tun Razak, adalah orang yang terlibat dalam buan MDB, yang dia turun untuk meyakinkan kita. Dalam keadaan dia yakin, kita mula yakin kepada dia, dia boleh mengkhianati rakyat. Ingat Muhyiddin tidak boleh mengkhianati UMNO. Dan apa yang Muhyiddin sedang buat sekarang ni sudah tentu untuk menjahanamkan UMNO. Dalam masa yang sama, UMNO juga sedang hari ini ada, ya, walaupun pemimpin di peringkat pertengahan UMNO sudah mula menyebut jangan rasmikan Perikatan Nasional. Kalau kita rasmikan Perikatan Nasional, mereka akan tinggal kita. Dan Tan Sri Syahir Samad juga sebut semalam, dia kata sebenarnya orang politik ni tidak ada sebarang prinsip. Orang politik ni hanya sekadar nak kepada kuasa. Dan dia pun sudah, ya, perkara-perkara ini menimbulkan di bawah-bawah ini tentang ucapan kata sebenarnya Muhyiddin sedang dalam rancangan untuk mengkhianati UMNO, dan kita yakinkah UMNO tak akan mengkhianati Muhyiddin? Kita yakinkah bahawasanya Azmin yang menjadi kepala khianat ni tidak akan mengkhianati Muhyiddin dan juga PAS dan juga UMNO? Itu sudah pasti akan berlaku. Dan realiti di ke depan ni saya menjangkakan bahawa daripada masa ke semasa ke depan ni, politik Malaysia paling tidak untuk 2 tahun ini kita akan berdepan dengan usaha mereka yang kelang kabut untuk saling jatuh menjatuh dan saling nak meletakkan mereka itu pada tempat mereka. Wallahu a'lam. Itu yang saya jangkakan. Wallahu a'lam. Satu presiden ataupun satu permulaan yang tidak baik apabila masyarakat terkini, terutama generasi muda, Ustaz, mengatakan bahawa memang politik ni kotor dan orang-orang berada dalamnya kotor. Jadi nak itulah satu gambaran yang ada sekarang ni apabila kisah khianat itu, bila kita kata membongkar semua ini, memang agak gusar. Kekotoran tu akan terus berlaku, tapi hakikatnya politik masih memerlukan orang yang bersih untuk berada di dalamnya dan membersihkan politik itu. Terutamanya insya-Allah mungkin kita lihatlah siapa watak-watak penting dalam politik untuk terus membersihkan. Dan itu nak tahu tu Ustaz, salah satunya tentang bagaimana kekotoran tu atau khianat. Lagi sekali cerita pasal khianat berkenaan tentang satu surat, Ustaz. Ni saya suka cerita juga ni. Saya ada tengok Ustaz satu surat daripada Tuan Guru, saya menghormati dari ilmunya, Tuan Guru Hadi Wang. Surat disampaikan ke negara-negara Timur Tengah. Jadi mungkin apakah isi dia itu? Adakah yang cuba digambarkan kepada musuh-musuh politiknya, dan perlu ke sebagai parti amanah, Ustaz, daripada parti amanah, perlu ke Ustaz dan parti respon kepada surat itu? Boleh cerita sikit pasal surat tu, Ustaz? Okey. Yang pertama, surat itu dihantar kepada gerakan Islam, kepada beberapa gerakan Islam dan parti Islam di peringkat antarabangsa, khususnya di Timur Tengah dan negara-negara Arab. Okey. Kalau kita baca sejarah gerakan Islam di Malaysia, semuanya akan terkait dengan paling tidak Ikhwan Muslimin dan juga Jamaat Islami di Pakistan. Itu antara yang membawa pemikiran-pemikiran kepada tertubuhnya gerakan Islam di Malaysia. Dan Hizbul Muslimin di Malaysia dan juga PAS pada awal penubuhannya, dia lebih bersifat Malaysia pada waktu itu. Tapi bila diambil alih oleh dengan nama kepimpinan ulama dan juga dengan revolusi Iran, pada waktu itu mula sikit nampak macam kiblat perjuangan PAS ataupun kiblat pergerakan PAS itu ditalarkan ke arah Timur Tengah. Okey. Bila surat ini ditulis oleh Ustaz Adi, dan saya yakin dia bertujuan untuk mempertahankan penglibatan PAS dalam satu kerja yang khianat. Kalau kata ini adalah kerja yang berlandaskan moral politik dan berlandaskan kepada tata cara berpolitik yang sepatutnya, kenapa tiba-tiba dia perlu untuk mempertahankan tindakan dia itu masuk dalam kerajaan daripada pintu belakang, ataupun yang dia namakan sendiri sebagai tebuk atap. Itu dia punya tujuan surat itulah. Saya tengok tujuan suratnya macam tu. Kemudian apa perkara yang dia sebut dalam surat tersebut?
saya tengok dia penuh dengan penipuan, dia penuh dengan tuduhan, dia penuh dengan fitnah kepada peribadi tertentu dan juga kepada parti-parti tertentu yang akhirnya tujuannya adalah untuk mendapat satu pengiktirafan, satu endorsement daripada antarabangsa ataupun daripada gerakan Islam antarabangsa bahawasanya ini adalah satu usaha PAS untuk berada bersama dengan kerajaan di belakang ini didokong tokoh-tokoh antarabangsa. Jadi tujuannya begitu kita nampak. Sebab itulah dia menyebut kata dia mempergunakan kedudukan ataupun atas nama Islam itu, dia menyebut kata kami buat ini semata-mata kerana Islam dan juga untuk mendaulatkan Islam, serta dalam masa yang sama dia menuduh orang lain ini seakan-akan ada masalah dalam pengamalan Islam, yang dituduh liberal, yang dituduh sebagai Freemason, yang dituduh sebagai bahkan dituduh kata majoriti daripada ahli DAP itu adalah daripada orang-orang Kristian. Jadi maksudnya dia nak meminta pengiktirafan kepada diri dia dengan cara macam mana? Dengan cara membunuh karakter orang lain. Orang lain ni adalah Freemason, orang lain ni adalah liberal, orang lain ni adalah Kristian yang mempunyai satu sikap yang keras terhadap Islam sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ladang yang direbut ini adalah ladang gerakan Islam. Ladang gerakan Islam maksudnya dihantar kepada gerakan-gerakan Islam antarabangsa. Dia hantar kepada gerakan Islam di Timur Tengah. Yang pertama saya nak sebut, saudara tahu dan kita semua tahu, negara-negara Timur Tengah itu, negara yang mengamalkan demokrasi, pemilihan kerajaan berasaskan kepada demokrasi adalah negara Turki dan juga Iran. Iran ada pemilihan presiden, Turki ada pemilihan presiden dan ada juga pemilihan legislatif dan sebagainya. Negara lain adalah negara-negara yang mengamalkan sistem monarki. Untuk apa dia nak menunjukkan bahawasanya dia adalah seorang yang demokrat di negara-negara yang tidak mengamalkan demokrat? Bukan kepada negara. Sebenarnya dia punya addressnya bukan kepada negara, tetapi addressnya adalah kepada gerakan Islam. Gerakan Islam. Jadi kita pun dalam Parti Amanah, tokoh-tokoh kita adalah tokoh-tokoh yang juga dikenali di peringkat antarabangsa sebagai anggota gerakan Islam. Dan ada background Islamnya. Sebab itulah dia masuk dengan cara yang dia sendiri menyebut tebuk atap. Bila dia masuk, dia nak mengabsahkan kemasukannya itu dengan cara dia mengotorkan, matikan personality orang lain, matikan, bunuh mereka punya wibawa diri dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi sebab itulah Parti Amanah Negara mengambil tindakan untuk menjawab. Dan jawapannya bukan sekadar jawapan untuk international ataupun untuk Timur Tengah ini yang berbahagia Datuk Ustaz Ahmad Awang telah menulis surat balas dan menjawab secara detail perkara tersebut. Dan kita juga mengambil surat tersebut untuk diterjemah kerana kita nak sebut inilah yang telah dilakukan oleh PAS untuk mempertahankan tindakan dia yang masuk kerajaan melalui atap dengan cara dia memusnahkan nama baik orang lain. Ini yang kita buat melalui surat tersebut. Tapi malangnya, walaupun surat tersebut dihantar, saudara tahu, pelantikan Ustaz Haji Abdul Hadi Awang sebagai duta tanpa kedutaan tersebut, duta kehormat, duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, itu sekadar yang saya cari. Saya hampir setiap hari saya search bila kita duduk di rumah ni, PKP ni tak ada kerja ni. Kita duduk tengok banyak, kita duduk tengok akhbar-akhbar Timur Tengah online dan sebagainya. Kita tengok tak ada reaksi daripada siapa-siapa pun. Orang tidak mengalu-alukan pun. Tiba-tiba di celah-celah tu dia tunjuk kepada kita satu video. Wah, mungkin ini hasil daripada surat ni. Ada satu parti daripada Turki menyampaikan ucapan tahniah. Parti itu adalah Parti Saadat. Kita bukan nak memperkecilkan parti itu, tapi Parti Saadat dia memang parti yang rapat dengan PAS. Parti yang rapat dengan PAS dan sebuah parti pembangkang. Kalau selepas ni mungkin Jamaat Islami daripada Bangladesh, kita tak heran kalau
sampai daripada ini. Tapi dalam skala negara, itu tak sampai. Sebab tu saya kata, address surat Tok Guru Haji Hadi bukan kepada negara. Sebab dia tidak dikenali sebagai tokoh diplomat ataupun sebagainya sebelum ni. Dia dikenali sebagai presiden sebuah parti Islam, maka addressnya adalah kepada gerakan Islam untuk menafikan tentang membunuh peribadi ataupun membunuh nama baik dan menjatuhkan maruah orang-orang lain ni, parti PKR dan sebagainya, dan dalam masa yang sama nak meningkatkan, menjual diri dia seakan-akan dia adalah mengambil mata rantai perjuangan itu, dan untuk Malaysia ni dia adalah pemegang trademark gerakan Islam ataupun parti politik Islam. Saya nampak macam tu. Tapi ala kulli hal, setakatlah selepas surat tu keluar pada 22 hari bulan lalu, nampaknya macam tak ada sambutan lagi. Baru ada sebuah parti menyampaikan ucapan tahniah. Itu pun dia jajar, dia seronok tak kira. Riuh rendah beritahu kata, adalah antara bangsa menyampaikan ucapan tahniah kat dia. Lebih kurang. Tapi ada yang kata, sampai sekarang tak ada respon lagi pada pemimpin PAS maupun daripada Presiden PAS sendiri mengatakan sama ada dia betul menulis surat itu atau tidak. Tapi itu bukan saja satu persoalan sehingga sekiranya tidak dinafikan. Jadi itu salah satu langkah. Ada. Ada? Sudah ada Tantawi dah mengaku, Ni Amar dah mengaku. Okay. Dan Taki juga menyebut kata ini adalah dibuat atas kapasiti. Dan saya tidaklah rapat dengan Tok Guru Haji. Cuma bila kita melihat sepanjang aliran pemikiran ya, cara macam mana dia bawa, Tok Guru Haji adalah antara orang yang bukan berada di medan perdebatan. Kalau untuk berdebat, kalau untuk bercanggah, itu bukan dia. Tapi kalau untuk sahala, itu adalah Ustaz Hadi. Ustaz Hadi ni dia ke arah sahala saja. Dia kalau dalam bentuk berdebat dan sebagainya, dia bukan orangnya lah. Dia bukan orangnya. Ya. Itu satu langkah ataupun ialah kita berceritakan tentang pengkhianatan. Bagaimana PPBM kita, kelompok-kelompoknya, kita tak ceritakan semua. Begitulah apa yang berlaku. Kelompok-kelompok dalam PKR itu adalah dia. UMNO jelas didatolak oleh rakyat keseluruhan, tetapi disebabkan langkah pengkhianatan, maka mereka naik melalui tingkap, melalui atap, melalui pintu belakang bersama. Dan apatah lagi amat kecewa apabila parti Ustaz banyak menyebut pasal PAS, al-maklum mungkin dah lama mungkin salah satu rasa buku yang PAS banyak ni. Itu lah. Ada nampak tu Ustaz Hadi punya buku di belakang kan. Ni dua atas meja lagi. Masya-Allah. Tu PKP tu banyak baca buku kat tu Ustaz. Bagus tu. Duk mutalaah balik buku-buku lama. Jadi ramai yang tak tersangka itu Ustaz, yang parti berlandaskan agama katanya, bernuansakan agama Islam, tapi menyetujui langkah-langkah khianat. Tapi di luar sana rakan-rakan kita, terutamanya orang Melayu ni Ustaz, ramai ni yang sama-sama dalam kita live ni, sama-sama menyaksikan juga, dan respon-respon kita faham jugalah respon-responnya. Apa itu tak ada masalah. Tapi apa yang kita nak sampaikan kepada orang Melayu tu utamanya, yang kata berpegang pada agama, kuat agamanya dan mempertahankan bangsanya. Adakah mereka semua ni bersetuju dengan langkah ini sebenarnya? Apa yang Ustaz boleh sampaikan untuk sekurang-kurangnya membuka mata? Dia kebetulan dia jadi macam ni kan. Bila kita tengok apa langkah Sheraton ni berlaku di hujung bulan 2, masuk bulan 3, angkat sumpah pada 1 bulan 3. 7 bulan 3 tu ada surat jawatan pasal nasional, dan waktu tu kita sibuk dan sebagainya lah. Selepas itu 18 bulan 3 mula PKP fasa 1. Jadi menyebabkan masa untuk kita melihat respon orang melalui, kan kita pada waktu itu kita cadang untuk membuat jelajah. Tapi bila selepas itu ada arahan PKP, selepas pelantikan Menteri Kabinet ada arahan PKP, kita tangguhkan sementara, dan sekarang ni kita semua pakat berada di rumah masing-masing. Cuma kalau kita tengok reaksi di peringkat media maya, dan kita tengok dengan kawan-kawan yang kita ada akses, bahkan sekali-sekala kita keluar ke pasar dan sebagainya, kita melihat secara umumnya rakyat ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang tak kisah.
rakyat. Saya tidak berbicara tentang aktivis politik. Sebab kalau kita tengok yang seronok sekarang ni adalah aktivis politik. Orang PAS yang memegang jawatan, orang UMNO yang memegang jawatan, orang PPBM Muhyiddin yang memegang jawatan, dan orang yang duduk dalam keadaan orang sebut kata meroyan dan segala macam tu, mungkin di pihak yang dijatuhkan, bukan kalah. Aktivis politik kita tak sepi. Tapi kita berbicara tentang mood rakyat. Dalam masa yang singkat, kita tengok yang pertama, ada rakyat yang mengambil tindakan untuk tidak tak apa saja. Dan ini ada dalam bukan zaman ni, bukan masa ni. Dalam banyak keadaan, memang rakyat yang jenis tak ambil tahu ni ramai. Dalam semua masa apa dah. Jenis yang kedua, jenis yang mengharapkan kebaikan dalam mana-mana keadaan. Sebab tu bila Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri, ada kelompok yang ketika kita naik dulu, saya duduk sebentar di tingkat 9 Kompleks Islam Putrajaya tu, di pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri. Waktu tu yang datang adalah orang-orang yang sama. Kerana saya rasa mereka ini adalah orang yang dengan sangkaan husnuzan yang baik, mereka bersangka baik dengan semua, dan mereka mengharapkan semua pihak boleh buat kebaikan dan boleh memberi sesuatu kepada agama dan bangsa. Dan kelompok yang ketiga, rakyat. Saya melihat ada rakyat yang bola memandang sinis kepada tindakan mengambil di pintu belakang. Ini saya jumpa kalau kita ke pasar sekali-kala, mereka akan sebut kata ini adalah kelompok yang mengambil daripada pintu belakang. Buat apa kami keluar untuk berpilihan raya? Buat apa kami mereka dah bola tanya-tanya mereka. Dan hasil daripada tindakan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin yang buat daripada pintu belakang ni, baru ni bila berkaitan dengan pelantikan mufti wilayah persekutuan, ada pihak yang buat petition online yang minta untuk sign petition. Pasal apa? Dia kata kalau ambil kerajaan pun boleh dengan tanda tangan SD, takkan nak jadi mufti tak boleh dengan tanda tangan petition. Itu presiden yang tak baik yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dari segi rakyatnya, kita kena tengok daripada mood rakyat. Kalau saudara tengok dalam komen-komen yang seronok, yang apa semua tu adalah anak baba. Berlaku di Perak tu kan. Anak baba. Hari ni yang pergi melawat kepada pejabat menteri dan pejabat timbalan menteri tu adalah anak kepada ahli parlimen bahagian Datuk. Jadi orang-orang ni aktivis politik dan orang yang sekitar koridor kuasa itu kita tak heran. Tapi di kalangan rakyat, dia ada dua kelompok yang kritikal pada saya. Ada yang sudah melihat kata ini adalah presiden yang tidak baik bagi apa perlu kepada pilihan raya. Ini bahaya. Dan yang keduanya adalah kelompok yang tak mengambil tahu. Dan kelompok yang tak mengambil tahu ni ada dalam, sebab mereka nak fikir tentang makan mereka nak fikir tentang kehidupan mereka dan sebagainya. Adapun aktivis politik itu kita tak heran. Aktivis politik memang kalau kata tak berlaku pun mereka akan terus merancang untuk menjatuh dan sebagainya. Itu biasalah di kalangan aktivis politik. Cuma kita pergi kepada rakyat. Allah A'lam. Mungkin yang terakhir Ustaz. Mungkin ialah di sini pun dah hujan dah. Ini petang tadi dah hujan Ustaz. Dia pergi sana tu. Ini Ustaz, betul. Kita pun nampak, saya sambil-sambil tengok juga respon publik daripada orang ramai. Beginilah mungkin kita ni membicarakan tentang bagaimana bobroknya satu pengambil alihan cara khianat gitu kan. Tapi dalam waktu yang sama kita gunakan satu seperti kata pepatah lah ataupun patah harap, kebaikan yang tidak dirancang akan dikalahkan oleh keburukan atau kejahatan yang dirancang gitu. Jadi dalam erti kata yang sama adalah ada kelemahan di pihak Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi jadi mereka-mereka yang khianat tu utamanya. Jadi bagaimana untuk Ustaz menegur ataupun apa perlu yang diperbaiki oleh pihak Pakatan Harapan sendiri dalam untuk mendepani satu tempoh menjadi pembangkang semula untuk menuju ke pilihan raya akan datang dan memastikan mereka boleh mendapat kepercayaan rakyat semula. Bagaimana Ustaz? Saya tengok macam ni. Yang pertama,
latar belakang Pakatan Harapan baru 3 tahun lebih kurang kan, baru 3 tahun 4 tahun Pakatan Harapan itu sendiri. Dan Pakatan Harapan menghadapi Pakatan Harapan masih dalam proses untuk ta'aruf. Ta'aruf di kalangan tokoh ni dia agak lambat, dia tak makan masa berkenalan ni di kalangan para tokoh ni, dia bukan cepat. Di kalangan kita orang awam ni mungkin, tapi di kalangan para tokoh ni dengan ideologi yang pelbagai dan sebagainya. Kejayaan Pakatan Harapan di peringkat awal ialah mengurus perbezaan. Kerana kita sebut memang kerana dengan kepelbagaian kita yang amanah dengan idealisme Islamnya, rahmatan lil alamin, PPBM dengan mungkin kebangsaannya, tentang Melayunya, PKR dengan keadilannya, dengan reformasinya, dan juga DAP dengan demokratiknya dan sebagainya lah. Kepelbagaian itu, perbezaan itu, di peringkat awal itu kita berjaya persatukan. Dan ini adalah kejayaan kita. Kita berjaya menyatukannya sehingga akhirnya kita keluar dengan satu manifesto, kita keluar dengan satu logo, kita keluar dengan satu calon Perdana Menteri dan satu calon Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri ke-8. Itu adalah kejayaan kita sebelum pilihan raya. Kerana kekompakan Pakatan Harapan inilah menyebabkan rakyat ada keyakinan. Okey, berlakulah pada 9 hari bulan 5. Tapi dalam tempoh 22 bulan, saya nampak antara kelemahan kita, tetapi dia tidak menjadi penyebab kepada jatuhnya Pakatan Harapan. Satu-satunya penyebab kepada jatuhnya Pakatan Harapan adalah pengkhianatan. Dia bukan kerana kelemahan dan sebagainya. Cuma kalau kita sekadar untuk muhasabah, kita kata, antara kelemahan kita bila kita masuk ke dalam pemerintahan selama 22 bulan, perbezaan itu kita tidak uruskan. Perbezaan itu manusia kot mana pun dia akan berbeza. Cara fikirnya, cara pandangnya dan sebagainya dia akan berbeza. Tapi nak sebut perbezaan itu tidak berjaya untuk kita uruskan. Dan pada waktu itu inilah yang menjadi, dan satu lagi adalah komunikasi ke bawah. Itu juga gagal untuk kita uruskan dengan baik. Selain daripada, kalau faktor luarannya adalah kegagalan itu berpunca daripada adanya daulah terpendam dalam kerajaan. Untuk masa ke depan, bila kita dah jadi balik pembangkang, dan apa yang kita nak buat, pada saya ialah apa keadaan sekalipun daripada rompi untuk memartabatkan rakyat. Apa keadaan sekalipun isu kita adalah isu rakyat, bahasa kita adalah bahasa rakyat, pimpin kita adalah pimpin rakyat. Itu yang paling utama. Yakni kita kembali kepada rakyat untuk mengangkat semula kuasa rakyat. Dan kita perlu memberdayakan rakyat. Kita perlu mengangkat harakat dan martabat rakyat. Hal ini yang perlu dilakukan oleh Pakatan Harapan, dan dengan kekuatan yang ada, saya yakin bahawa para pejuang rakyat ini akan berjaya untuk turun ke rakyat, sementara mereka masih berseronok dan mereka menghadapi realiti yang sama dengan kita sebelum ini. Mereka duduk dalam fasa bertaaruf, fasa untuk berkenalan. Sementara itu, kita menyusun strategi untuk turun ke rakyat, bahasa kita bahasa rakyat, jiwa kita tonjolkan jiwa rakyat, kita bersama dengan rakyat, isu kita adalah isu rakyat, dan akhirnya yang akan menaikkan kita semula sebagaimana 9 hari bulan 5 2018 adalah rakyat, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Itu dah sangat cantik ya tuan-tuan dan puan, para penonton, rakan-rakan di luar sana, perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Ridwan Waqar berkenaan tentang khianat. Tak ceramah 32 hari lah. Apa dia? 32 hari dah tak ceramah. Wah, itu lah yang semangat tu. Cuma sikit Ustaz. Rasa sambung lagi tak Ustaz ni? Doa supaya tak lah kot. Cemuih dah. Lagi-lagi nak Ramadan ni lah, kita pun kalau boleh cantik ya, ibadah tu bagus. Tapi raya, orang dah fikir dah raya balik kampung Ustaz. Tak jauh kot raya ni. Ya. Saya dah di kampung dah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi bersama kami di Jom Channel. InsyaAllah akan ada perkongsian yang lebih menarik lagi, santai-santai, PKP di rumah. Kita akan live lagi pada masa-masa yang akan datang, akan menampilkan tokoh-tokoh politik yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Ustaz, nanti bila free nanti kita jumpa nanti kat sini. InsyaAllah. 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 Para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.